Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sedang hadirin masih lagi bersama dengan channel Seadanya. Baiklah, pada hari ini saya zahirkan naskah e-buku bertajuk Bahasa Melayu Bahasa Keluarga Adam, Bahasa Ketuhanan nan Esa. Alhamdulillah, buku ni dah siap. Jadi dianya adalah satu daripada dua siri, maksudnya ada dua naskah. Jadi hari ini saya lepaskan naskah pertama. Naskah kedua saya akan bagi percuma kepada pembeli naskah pertama. Ianya hanyalah RM10 sahaja, iaitu kajian Tauhid Melayu Asal. Jadi di dalam buku ini saya ketengahkan lagi, saya kupas serba sedikit dan tokoh tambah lagi kan. Saya anak Melayu. Kenapa perkataan saya anak Melayu ini amat penting kepada orang-orang kita dan juga manusia di muka bumi. Kenapa keilmuannya atau kata kunci prosa galang ganti merupakan tapak asal tauhid kepada anak cucu keluarga Adam. Berita baik, insya-Allah malam ni saya akan cuba siapkan desain t-shirt saya anak Melayu di dalam sebuah perjuangan proklamasi orang Melayu. Lantas kita berbalik kepada bahagian 1, naskah 2 daripada 4 judul Asal Muasal Melayu Nusantara dan Sumerian Kuno. Jadi bahasa Melayu yang kita sebut pada hari ini, dalam video saya yang terdahulu dikatakan bahasa kebanjiran keesaan atau tauhid tadi. Di mana letaknya tauhid di dalam bahasa Melayu? Di mana susul galurnya dan di mana kedudukannya di dalam kata kunci kisah Adam kali pertama wujud terzahir di alam ketuhanan tadi? Maka bahasa Melayu bahasa keluarga Adam, bahasa ketuhanan nan Esa, merujuk kepada kajian yang mereka cuba cari sehingga hari ini, the language of Adam, iaitu bahasa ayahanda pertama dan bonda pertama. Kenapa Mak Sadiq duk cari menatang ni? Kerana mereka mau mengguna pakai bahasa yang ada formula aritmetik, lingua franca dan juga tarinya yang merupakan teras dan mengandungi rahsia kepada kekuasaan, dan kenapa gelaran raja itu diberikan kepada Adam, dan kenapa raja sekalian alam wujud di dalam kitab-kitab kuno dan dikatakan the king of all king, raja sekalian alam. Konsep raja itu juga akan saya terangkan dan ketengahkan konsep raja-raja Melayu yang asal di dalam takrif dan gelanggangnya ketuhanan nan Esa sejati tunggal. Lantas pada hari ini anak-anak cucu Adam terpenjara di dalam suatu gelombang. Maka telah dikatakan dan telah nyata 3 kali banjir besar, dan kali ini akan berlaku banjir yang keempat. Di dalam proses penyuciannya tercemarnya jiwa dan raga anak-anak Adam di segenap pelosok jagat raya. Maka isu Laksmana Hantuah Adiputra bakal muncul dalam naskah keduanya nanti. Maka lahirlah anak-anak Adam pada setiap masa, detik dan ketika dah berbilion dah, hidup mati, lahir dan kembalinya. Maka kenapakah anak-anak Adam ini tidak dapat terlepas daripada cobaan dan galang ganti yang saya paparkan ular yang besar pada awal video ini? Maka bagi yang mahu mengambil masa memperjuangkan warisan Adam dan keluarga Melayu di dalam kerahsiaan dan keramatnya daulatnya raja-raja Melayu dan orang Melayu satu masa dahulu, pentas muka bumi yang kita hidup pada hari ini telah terang dan nyata mereka telah memasang perangkap, pukat rimau ke jaring ke magnetik supaya anak-anak Adam tidak dapat menggapai teras dan tapak ketuhanan yang asal, yang Esa tunggal sejati. Maka di dalam bukunya ini akan saya paparkan dan telah saya paparkan serba sedikit akan suatu konteks pencerahan di dalam satu kosmologi dan dunia dan dimensi yang amat besar. Sidang pendengar dan pembaca harus memahami ini cerita ribu-ribu, malah ada orang kata jutaan tahun. Dan ada orang kata Adam tu bukan seorang. Adam itu ada beberapa konteks dan juga kronologi dia. Kita hidup di muka bumi pada hari ini. Yang paling penting di dalam saya melakarkan naskah-naskah ini untuk kembali kepada kampung halamanku dan rahsia desa di Esa di Tunggal, perkampungan yang Adam yang suci di lembah tua suatu masa dahulu. Konteks penyucian dan juga cobaan akhir zaman dan musuh itu yang amat nyata, terang, jelas dan nyata. Maka tetaplah di akhir zaman ini saya duduk di dalam gelanggangnya Nabi kita, Rasul kita, Tok Penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita di kala ini diberi pilihan
Apakah pilihan yang amat berat kepada manusia ataupun orang-orang Melayu ketika ini? Sedar atau tidak, andai kita gagal membekalkan tapak tauhid, sah satu ya benar mengatakan kebenaran galang ganti Melayu itu merujuk kepada yang satu nan esa tunggal sejati. Bahasa dan galang ganti, galang pintu, ada setengah orang kata galang pintu. Pintu lembaganya atau sekujur jasad yang bernama anak Melayu ataupun anak Adam ataupun warisannya Adam tadi. Tetaplah pada setiap malam ini andai kita dijemput kembali, kita dipertanggungjawabkan. Kita dipertanggungjawabkan selaku ayah dan ibu kepada anak-anak kita. Kita dipertanggungjawabkan andai kita gagal, bangsa kita gagal, negara kita runtuh dan ranap dan kita dimurkai. Dan kita telah tidak pandang dan kita berpaling daripada kebenaran. Mereka yang berpaling dan menutup merupakan mereka yang rugi di muka bumi. Maka beruntunglah andai walaupun di dalam kalut, galau dan pening akhir zaman kita pada hari ini, masih ada anak-anak bangsa, ayah bonda, putera-puteri tanah Melayu yang akan bangkit memperjuangkan, memerdekakan diri mereka, keluarga mereka dan zuriat mereka daripada tipu daya dan cerita palsu muka bumi. Maka berlepaslah kita daripada raja-raja palsu yang mengaku mereka Tuhan dan memerintah dan menghambakan rakyat jelata dan tidaklah membuka dan membimbing di dalam konsep dan tradisinya raja sekalian alam dan raja ataupun khalifah, kuasa pemerintah yang diberikan kepada ayahanda yang pertama. Inilah sebuah cubaan yang berat di akhirul zaman. Semoga kita dapat berlapang dada berkorban masa. Sekali lagi, hamba Allah seadanya ini, hamba sahaya, satu haya menyatakan kebenaran gelombangnya hamim wal kitabil mubin. Urusan hamba menyampaikan apa yang hamba terima di dalam jejak warisan kepada bangsa dan orang saya pada peringkat pertama. Dan kemudiannya di dalam bahasa yang lain kepada manusia-manusia lain di muka bumi. Ini adalah ujian, cobaan dan juga amanah kita yang telah kita lupa dan kita terhayal di dalam dunia consumer good, dunia entertainment dan cacar marba mereka. Isu LGBT ke mencari adat telah ada di hadapan mata, meresap di dalam setiap peranti yang ada di tangan anak-anak kita. Maka andai kita gagal malam ini, besok kita masih lagi lara dan lara dengan sebuku roti di tangan. Telah nyata kita tidak dapat berlepas diri daripada sebuku roti di tangan kita 24 jam. Kita amat terpana, kita amat pening andai buku roti tersebut buku dia kata sebuku roti. Bahasa buku ni, bahasa roti ni, dia amat bahaya dalam konteks bahasa Melayu. Maka inilah di akhir zaman, segenap manusia di pelosok muka bumi terpaksa berpegang kepada apa yang ada di tangan. Tetapi di manakah tali Allahnya tadi, di manakah tauhid sejatinya tadi, bekal untuk dikembalikan dan amanah yang telah kita pikul, kita berjanji sebelum kita dizahirkan di muka bumi. Inilah cobaan kepada anak-anak Adam zaman berzaman. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam babak berikutnya. Bagi yang berminat, bolehlah WhatsApp saya 0125054830. Dan saya juga menitipkan menjemput sidang pendengar untuk hadir di Manjung, Perak pada 9 dan 10 hari bulan Sabtu dan Ahad ini di Aula Tawakal. Pada hari Ahad kita akan ada kerja gotong royong di tapak teluk Masjid Memali yang lama, yang telah jadi semak samun dan tidak dipedulikan oleh anak-anak bangsa. Tapak ibadat rumah tua dahulunya leluhur kita mengenang, mengingati, berzikir, bertahmid